يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربي يسير ولا تعسر ربي تمم بالخير Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada atas kurniaan nikmatnya. Kita pertama syukur kita dah masuk dah berada di 2024 lah kan, tahun yang baru yang kita masih lagi Allah berikan umur. Dan yang paling besar sekali kita masih lagi Allah dorongkan ke apa orang kata keinginan kita kesihatan kita Allah berikan, yang mana Allah berikan kita hidayah untuk terus sama-sama istiqamah buat benda yang baik kita ni, itu mentadabbur ayat-ayat Allah. Jadi kenapa kita tadabbur ni? Soalan dia baliklah. Kenapa datang tadabbur ni? Apa ayat yang kita sebagai tunjang kita yang mana menjadikan saya nak wajib kita rasakan benda ni penting untuk kita mentadabbur ayat-ayat Allah ni. Jadi asas kepada kelas ni yang kita lakukan ni adalah kerana Allah Subhanahu wa taala firmankan, kita tengok dalam surah, buka surah 47. Surah apa dah? Surah 47 ayat 24. Itulah satu ayat. Kenapa? Soalan dia kan. 509. Jadi kenapa saya tadabbur Quran ni? Kenapa kita berusaha buat? Asal dia dalam surah 47 ayat 24. Okey. Boleh semua? Buku surat berapa ya? Buku surat 509. Boleh ke? Okey ke? Selesa semua? Boleh? Boleh? Selesa? Okey. Jumpa ayat tu? Okey, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Dia ayat ni asas kita lah. Afala yatadabbarunal Qur'an. Jadi Allah tegur kita dengan kataan apa? Afala. Afala. Dan ya dabbaruna al-Qur'ana.
Okey. Apa yang kita nak dapatkan ayat ni Jadi Allah tanya kita, afala yatadabbaruna al-Quran? Mana dia apa? Tidakkah? Jadi sebenarnya makna ni apakah? Apakah kan? Apakah? Okey, kat sini apa? Ada soal lah kita buat. Jadi kat sini soal ni apa kita nak letak ni? Apakah halangan? Apakah punca? Apakah sebab? Apakah masalah? Bolehlah semua ni. Masalah siapa ni? Apakah masalah mereka? Okey. Okey, kemudian fala fa apa? Maka ataupun lalu la yatadabbaruna. Tidak. Kita tidak ni boleh letak tengah. Kita kata lalu mereka tidak apa? Tidak macam-macam boleh tak? Tidak apa? Tidak mahu. Ataupun tidak sempat. Apa dia? Mentadabbur Al-Quran. Boleh macam ni. Nampak? Betul lah. Mereka ni siapa? Mereka Quran ni siapa yang bagi? Allah. Jadi kat sini ada siapa mereka Jadi Quran ni pemberian siapa? Anugerah siapa? Quran ni yang bagi Quran ni siapa? Allah. Allah utus Quran pada siapa? Pada Rasul. Jadi Allah yang bagi Quran ni dalam surah apa ni? Tengok dalam surah buka kejap surah 14 ayat 1. Surah 14 ayat 1. Surat 255. Okey, jumpa. Mula dia alif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur.
Biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jumpa tak? Ikut muka surat 255 tu. Surat 255 ada yang tak jumpa lagi. Ayat pertama. Baik. Baik. Jadi Allah kata apa ni? Alif Lam Ra. Ini sebuah kitab Quran. Kitab Allah yang bagi kitab. Jadi Allah kata apa? Kami turunkan. Jadi Quran ni turun Allah bagi kepada siapa? Kitab ni kami turunkan kepada siapa? Ilaika. Kami turunkan kepada engkau Rasulullah. Okey. Dua ni lah. Untuk apa? Litukhrijan nas. Untuk keluarkan annas. Siapa annas? Mereka ni. Siapa apa? Manusia. Orang ramai. Daripada apa? Kegelapan kepada cahaya. Jadi mereka ni kita lah manusia kita. Dan semuanya dengan izin Allah. Manusia dapat selamat, dapat keluar daripada kegelapan tu, kesesatan tu. Biizni rabbihim, dengan atas izin Allah. Beroleh jalan yang menuju ke jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Hujan ke? Hujan. Minta kita lebat sangatlah, insya-Allah. Okey, jadi ni kita tengok Quran ni maknanya kita nampak satu pemberian daripada siapa? Allah. Allah beri pada siapa? Rasul beri pada siapa? Mesej ni kan, Rasul ni deliver kat siapa? Semua, kan? Bukan sahabat Nabi, sampai kita semua. Jadi apa yang Nabi buat ni, sampai kamu Quran ni berapa tahun? 23 tahun Nabi berdakwah lah ni kan. 23 tahun Nabi ajar Quran kepada manusia. Perjalanan nak buat benda ni Nabi begitu apa? Begitu sukar, susah payah. Atas dasar Nabi sangat sayang lah kepada manusia ni. Nabi takut kita kena azab. Okey. Jadi sekarang ni Allah tanya kita. Apakah halangan, punca, sebab masalah kita? Masalah siapa? Manusia ni lah. Yang mana manusia ni Allah dah beri siapa? Allah dah turunkan kitab. Allah beri Rasul kat mereka semua. Jadi yang mereka kena buat dengan kitab ni apa? Tadabbur. Jadi apakah halangan mereka ni? Sebab punca mereka. Lalu mereka tak mahu tadabbur, tak nak sempat tadabbur, tak nak bagi masa untuk tadabbur Quran. Ni macam-macam lah, mahu ke sempat ke apa sajalah. Tadabbur Quran, boleh faham? Ayat ni. Jadi apa ayat ni yang kita nak jadikan satu contoh lah. Contohnya kita, mak kita balik rumah kan, lama tak jumpa ke, mak kita beli ikan paling mahal sekali. Lepas tu mak kita masak kita lauk yang paling istimewa dengan menu-menu dengan pilihan ramuan dia yang paling sedap sekali. Dia pun hidang kat kita lah. Jadi dia buat tu sikit punya susah lah. Dengan penuh kasih sayang. Kan? Dia buat tu sungguh-sungguh. Lalu kita pun dia dah hidang siap. Kita tinggal apa? Buka je tudung saji tu, penutup tu, makan je. Tapi tiba-tiba anak ni, mak dia tengok tak makan-makan lauk tu. Jadi mak dia buat apa kat anak tu? Tanya. Diam je ke tanya? Tanyalah kan. Kenapa tak makan? Kenapa tak makan ni? Sedap ni mak masak ni. Betul tak? Kenapa mak dia tanya? Yelah kenapa tanya? Masak sedap, tak makan. Apa masalah dia? Kenapa tak makan? Sakit ke sebab orang yang tak ada selera ni, yang sakit ni je yang tak makan lauk sedap ni? Mak dia masak. Jadi kalau lah anak tu buat dia je ke tak, kadang-kadang kan boleh buat mak jadi sedih. Sebab tu, tapi mak dia tanya dulu kenapa tak makan, mesti ada punca dia. Oh tak sihat, kalau tak sihat tak apalah. Tak sihat rawat lah. Jadi sekarang ni tu mak dia tanya anak dia dengan hidangan yang sedap, kenapa anak dia tak makan? Sekarang ni Allah tanya dia dengan hidangan yang paling sedap, apa dia?
Yang paling sedap kita untuk roh kita. Quran. Quran ni kena buat apa? Tengok je ke bau? Ataupun kita tengok tu kan, kita tengok makanan tadi tu, bau, tengok bau je. Dah mak, dah saya dah makan dah. Boleh macam tu tak? Ataupun dia kata ikan. Lagi? Ush, ada ini, ada ni, sebut je nama lauk tu, sebut je. Betul habis. Tak makan pun. Tak rasa, tak ambil masuk dalam pun. Tak masuk dalam kunyah-kunyah pun. Kan makanan tu kan? Quran pun sama juga. Kenapa kamu tak nak kunyah-kunyah dia masuk dia? Kamu duduk baca je. Baca, tutup. Baca, tutup. Tak tahu pun dalam tu tak masuk isi kat dalam ni pun. Sama tak ibadat tu? Samalah. Mak dia tanya sebab apa mak dia tanya? Sayang. Sebab sayang kat anak dia. Hairanlah, lauk sedap-sedap ni yang lazat sepatutnya berselera, tak ada selera nak makan. Jadi sekarang ni Allah tanya kita, hidangan lazat yang Allah bagi kat kita ni, dan bukan mudah nak buat ni. Senang tak sampai hidangan ni? Penuh perjuangan. Ibarat mak dia tadi masak, beli ikan paling mahal, semua sekali, kan? Penuh perjuangan ibu dia nak bagi anak dia makan sedap sebab lama tak jumpa, contoh sebab sayang sangat ni. Kan? Tiba-tiba anak dia tak nak makan. Jadi sekarang ni Allah bagi kita ni perjuangan yang sukar ni, tiba-tiba hamba-hamba dia manusia ni tak nak tadabbur, tak nak masuk kat sini, tak nak rasa apa-apa. Kan? Jadi mak dia tanyalah, kenapa tak selera nak makan? Kenyang ke? Dah makan apa? Ke sakit? Kemungkinan besar ni tak makan apa-apa lagi. Kemungkinan besar apa kakak? Ada masalah ataupun dah makan benda lain yang menyebabkan dia kenyang sehingga tak selera nak makan makanan yang lebih sedap ni. Kan? Jadi kita mungkin sebab apa tak makan? Sebab apa tak tadabbur Quran? Sebab mungkin perut kita dah kenyang dengan benda lain. Yang benda lain tu sebenarnya tidak lebih baik daripada Quran. Mungkin dah kenyang sangat dengan apa? Lara-lara akhirnya ni. Ataupun kalau tak tu, tak selera makan sebab sah. Sebab tu dalam ayat ni, balik pada surah 47 ayat 24 ni. Allah tanya apa last? Allah pun tanya, macam ibu tu tanya lah. Kenapa tak selera, tak ada makan? Tak sedap ke mak masak penat ni? Sakit ke? Ke tadi dah makan benda lain? Sepatutnya kamu makanlah yang ni, mak punya ni. Kenapa makan orang lain punya? Contohlah kan. Sekarang ni Allah tanya, kenapa hamba aku ni tak nak makan, tak nak tadabbur Quran? Ke kamu ni dah seronok dengan benda lain? Sepatutnya aku punya ni, ambil lah. Kenapa tak nak? Kan? Jadi mak dia tanya lagi, Allah tanya lagi. Tak sihat ke? Jadi Allah tanya kita, sihat ke tak sihat? Apa dia? Apa dia? Ala qulubin akfaluha. Atau pada hati kita ni ada kunci, atau di atas hati kamu dah terkunci, atau hati kamu dah kena kunci. Inilah penyakit dia. Dah tertutup. Jadi ruang untuk Quran hati. Ruang untuk makanan perut ni. Salah masuk sakit kan? Akhirnya tak selera makan. Tadi orang tadi tak nak makan mak dia, mungkin dia sakit. Maka sakit kena rawat, bahaya. Tak selera makan. Orang yang tak ada selera nak tadabbur Quran, mungkin dia apa sebenarnya? Berani cakap. Sakit. Hati dia berpenyakit. Inilah halangan dia. Sampai dia tak rasa ataupun tak mahu, tak sempat. Tak boleh nak bagi masa pun. Benda lain dia boleh spend time. Bahkan dia yang cari masa kan. Yang ni, dia tak reti nak cari masa. Ignore je. Rupanya, apa dia? Dia ada penyakit hati. Iman dia dalam masalah. Jadi ketahuilah kita kerana ayat ni lah kita tadabbur Quran. Tak nak. Allah tanya ni. Allah tanya sebab Allah apa? Mak dia tanya tadi kenapa tak nak makan? Sebab mak dia sayang. Kalau ada penyakit, rawatlah kan. Baru boleh rasa makanan mak yang sedap ni. Ni dia tak dapat rasa makanan mak ni yang sedap ni. Rugi tak? Rugi. Ni hamba ni tak dapat rasa santapan yang sedap ni daripada Allah ni. Rugi tak? Sekarang memang tak rasa rugi. Ni Allah tanya dia. Begitulah kita. Kerana ayat ni lah teguran Allah kat kita. Kenapalah mereka ni tak nak buat ni? Apa masalah? Apa halangan? Apa punca? Mungkin hati kamu ada penyakit. Jadi nak ubat tu kita kena lawan. Cuti panjang-panjang dah masuk macam-macam kan?
Jadi kita lawan lah ni, kita kembali baliklah dengan momentum yang sepatutnya kita buat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sentiasa istiqamah dalam pertanyaan Allah ni kita buat. Gitulah. Boleh faham ayat ni inilah dia ayat dia. Soalan kenapa saya tadabbur Quran? Sebab saya tak nak termasuk golongan dalam ayat ni yang ada masalah ni. Allah tanya saya, Allah tanya kita semua ni. Kenapa tak mahu tadabbur ke? Tak seronok ke dengan ni? Tak ada selera ke? Begitulah kita kerana terpanggilnya, kerana ayat ni lah kita dengan menjawab pertanyaan Allah ni. Menjawab. Kita buang apa? Buang halangan dan punca semua masalah ni. Supaya hati kita yang berpenyakit ni kembali pulih sampailah kita selera. Tengok Quran je boleh lama-lama rasa seronok dah. Ketahuilah kita maknanya siapa yang rasa tak seronok dengan Quran, maknanya hati dia ada masalah. Ya, ada masalah. Dia lebih suka cari makan. Dia boleh berhabis duit dengan wang dengan makan. Hidup dia sibuk dengan tu. Tapi bila dengan ni, tiba-tiba dia rasa cepat jemu dan sebagainya. Dalam bahaya, ada masalah pada hati yang iman dia. Jadi kita nak rawat benda ni. Jadi soalan dia, kenapa saya tak ada Quran? Apa tunjang, apa ayat asas dia? Kerana ayat ni lah saya berusaha tadabbur Quran ni. Saya takut ancaman Allah yang ni. Hati berpenyakit, hati terkunci. Okey. Alright. Ingatlah ayat ni surah berapa? 47 ayat 24. Jadi asas kelas tadabbur ni ayat ni lah. Ayat ni. Okey. 47 ayat 24. Okey. Ya, itulah kena bagi tahulah dia pertanyaan Allah kat dia. Dia tak tahu pun Allah ni bagi dia sesuatu ni. Itulah. Ya. Tak apalah macam mana kan, kita buat je lah. Doa je lah. Bangun malam doa lah. Itu je kerja kita kan. Kita punya tanggungjawab dah selesai. Takut kena tanya pula. Kita je belajar, orang lain tak, kita tak beritahu ke? Kalau kita dah beritahu, kita tanggungjawab kita dah selesai. Kita nak lepaskan diri kita juga. Jangan kena dakwa nanti. Itu je kita takut. Mudah-mudahan kita cakap lah. Yang kita doa kat dia. Okey, hari ni kita masuk. Teruskan terus masuk surah Al-Humazah. Ayat yang keempat terus Jangan? Tak apa. Jangan. Allah pun, Nabi pun stres. Tapi Allah pujuk Nabi banyak dalam ayat Quran. Kita pun macam itulah. Allah kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau takkan dapat beri petunjuk kepada orang yang engkau paling sayang sekalipun. Yang kau paling kenal, paling sayang, yang rapat. Contohnya kita kadang-kadang macam Nabi Lut. Anak dia pun dia tak dapat. Nabi Ibrahim, ayah dia pun dia gagal, tak dapat. Bukan gagal. Tapi itulah hidayah tu milik Allah. Apatah lagi yang bukan keluarga, tak ada pertalian, kita nak ajak dia. Kalau dia ikut. Kalau dia ikut tu orang kata apa? Bertuah sungguh lah. Kan? Dah bertuah sungguh lah. Tu je lah. Kita terus je lah buat. Dengan sabarlah. Okey. Ya betul. Saya motivasi saya kelas ni seorang pun saya datang je. Ada orang ke tak ada orang ke saya datang je. Memang macam tu. Memang dididik macam tu masa mengajar pun. Normal lah, tu normal. Orang yang nak ikut sesuatu semua sikit. Memang sikit. Kalau ramai tu kita rasa bimbang pula. Saya ajar ni, orang ni suka sangat ni sebenarnya apa? Selama ni kita ni duk apa? Ikut selera orang tu ke sampai orang suka, ataupun betul-betul ikut kehendak Allah tu. Kan? Jadi kita kena takut juga. Wa qalilan ma tadhakkarun. Sikit je orang yang ikut kebenaran ni, sikit je macam tu. Jadi sebetulnya kata Umar apa? Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sikit, Memang. Jadi kalau ramai tiba-tiba tu kita
Rasa bimbang juga. Terkejut juga kan. Tapi dalam pandangan sama kita syukurlah mungkin inilah dia kan. Allah nak buka. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ada juga ayat macam tu. Okey. Ada nabi yang hadis tu motivasi kita. Nanti nabi kat akhirat bangkit kan. Nabi pun tengok ada nabi yang datang dengan pengikut dia ramai. Oh, nabi macam cemburu sikit sebab nabi nak dia yang paling ramai. Memang Nabi SAW yang paling ramai kan. Ada nabi yang tengok 2 orang je ikut dia. Kan? Ada nabi tu dia seorang-seorang dia je. Pengikut dia tak ada langsung. Cuba bayangkan. Sepanjang hidup dia nabi. Dia nabi kerja dia dakwah lah kan. Tak ada pengikut langsung. Bayangkan. Kita kurang-kurangnya lebih hebat lah dari nabi tu. Ustaz dia pun. Ada orang yang dengar. Jadi itulah kita. Kita bukan siapa-siapa pun. Kita cuma sampaikan apa yang Allah perintah. Untuk apa dia? Selamatkan diri kita juga. Untuk bertemu Allah masing-masing. Seorang-seorang nanti pun. Kan, kamu dah buat kerja ke belum? Itu je lah. Itu atas kesedaran tu lah kita buat je. Bukannya nak siapa iktiraf ke apa ke kan. Nak cakap kan? Lantak je. Okey. Okey, terus kita tengok ayat tu. Al-Humazah. Ayat 4 Kalla layum fil hutama. Okey, kita baca ayat yang baca dari awal lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Kita dah bincang ayat 1 hingga 3. Celakalah kecelakaan bagi setiap pengumpat dan setiap yang pencela, yang umpat dan cela. Ini dosa apa? Dosa lisan. Ini perangai yang Allah murka. Siapakah mereka? Ciri-ciri dia allazi jama'a mala wa addada. Itu orang yang mengumpul-ngumpul, menumpuk-numpukkan harta dia dan menghitung-hitung. Jadi ni sel apa? Ni orang ni dia memang jual ikan. Selfish Orang yang pentingkan diri sendiri, kedekut hidup dia. Itu sebab tu ini gambaran dia, orang yang kedekut, gambaran dia. Bila macam ni memang dia akan buat perangai dua tu.
Allazi jama'a malahu wa adada. Orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta benda dia dan menghitung-hitung dia. Jadi dia kedekut untuk apa? Membelanjakannya, memberikan kepada harta ni manfaat kepada orang lain. Kerana apa? Dia ditimpa oleh satu musibah, nama dia istidraj. Kita dah bincang ayat yang keberapa? Ayat ketiga tu. Yahsabu annama lahu akhlada. Ni satu istidraj ayat ni. Dia menyangkakan harta dia itulah boleh mengekalkan dia, kedudukan dia, semua dia. Jadi dia kena istidraj. Sedangkan apa yang dia kejar ni semuanya akan jadi sia-sia nanti. Jadi Allah kata ayat seterusnya, apakah akibat daripada orang yang buat perkara ni? Pertama, dia perangai yang buruk lisan dia dengan orang. Kedua, dia kedekut. Dan ketiga, dia cinta dunia. Apa dia? Lisan dia buruk dengan orang. Yang kedua, dia kedekut, pentingkan diri sendiri. Yang ketiga, dia cintakan dunia. Okey, tu dia. Lisan, simple dia macam itulah. 3 benda ni bahaya. Pertama, lisan yang buruk. Kedua, kedekut. Ketiga, ni semua penyakit. Jaga lisan. Jaga sifat kedekut ni. Jangan bakhil. Suka menyumbang. Dan yang ketiga, cintakan akhirat. Yang kekal. Bukan dunia ni. Okey. Ulang balik. Ayat pertama cerita pasal lisan yang buruk. Jangan jadi macam ni. Kedua, bukan. Jangan bersifat. Ketiga, jangan elakkan diri daripada cinta dunia dan jalan-jalan yang menyebabkan kita memang jadi macam tu. Jalan-jalan tu. Apa jalan-jalan untuk menjadikan kita ni cinta dunia? Tips-tips untuk jadi cinta dunia apa? Sibuklah buat banyak. Sibukkan dengan dunia, urusan dunia banyak-banyak. Tips-tips untuk jadikan orang tu cinta akhirat apa dia? Lagi? Ingat matilah antaranya. Banyak ingat mati. Ini dia sibuk je kan? Sibuk bekerja je. Lupa yang mana tentang kematian. Okey. Allah kata dalam ayat ni, kalla. Terus kalla. Kalla ada alif kan? Tidak. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Itu kita boleh kata macam itulah. Tidak. Sekali-kali tidak. Okey, la yumbazanna. Okey, kalau jumpa kalimah macam ni, la yumbazanna. La ni lam, la jadi kan. La ni maknanya benar-benar, pasti. Pasti maknanya. Yumbazanna kat sini ada kalimah lagi ni. Ni saya pecah macam ni. Lepas tu saya pecahkan. Baza. Yun bazanna. Jadi sini. Dia ada perkataan na baza ni. Yang ni pula apa? Sungguh-sungguh. Sesungguhnya. Sungguhnya lah. Nun ni nun taukid. Allah nak tunjukkan maknanya dia memang pasti berlaku kat dia. Sungguh-sungguh. Benar. Okey. Yumbazanna dia mencampakkan. Yumbazanna ni buang sampah. Yumbazanna ni ibarat macam kita buang sampah. Kan? Throw.
throw. Kan? Baling je. Baling benda yang kita tak bimbang dia rosak pun, memang biar je macam tu. Sampah kan kita tak tengok pun benda tu dah. Kita ambil orang Arab, kita pun campak. Lantaklah dia terkena dekat air yang kotor ke ataupun terpenyek kat mana-mana ke, tak peduli. Jadi maksud yumbazan ni lempar yang macam tu. Lempar ni ada banyak. Kan? Alqa lempar juga dalam Quran. Alqa. Nabi Musa lempar tongkat dia. Kan? Tapi tak guna lumbazan. Kan? Yumbazan ni maknanya lempar untuk atas bentuk penghinaan. Kalau lempar orang-orang ni macam buang sampah tu lah ibarat dia. Jadi sekali-kali tidak, benar-benar dia akan dilemparkan. Jadi kita kata terjemah dia, tidak sekali-kali tidak, pasti yumbazana, ia akan dicampak. Dicampakkan lah. Dicampakkan. Nah ni apa? Sesungguhnya. Sungguh-sungguh. Kita boleh katalah sungguh-sungguh lah. Dua ni maknanya taukid sebenarnya. Jadi perkataan ni dalam ayat lain, dalam surah lain ada Nabaza ni. Cuba tengok dalam surah surah Al-Baqarah ayat 101. Janganlah kita buka ni. Atas lagi. Surah Ali Imran ayat 187. Surah 3 187. Muka surat 75. Atas sekali ayat dia. Ni contoh golongan yang Allah beri dia nikmat ni. Ilmu, kitab, Nabi. Tapi apa dia buat? Dia mencampakkan. Okey, tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Dan ingatlah ketika Allah mengambil
perjanjian daripada orang-orang yang diberikan kitab. Perjanjian dia apa? La tubayyinunna. Sama tak? Sama, ada la kan? La tubayyinun kan? Sama tu. Lam yang sama, nun yang sama. Apa maknanya? Pasti ataupun sungguh-sungguh maknanya. Benar-benar boleh. Jadi hendak la tu kat sini hendaklah. Bukan la ni hendaklah. Janjian ni. Hendaklah kamu sungguh-sungguh menjelaskan isi kandungan kitab ini kepada siapa? Manusia. Jadi kita kena jelaskan isi kandungan dia, tadabbur kepada orang semua. Dan wala taktumuna. Janganlah kamu sembunyikan, jangan sembunyikan. Ni perjanjian manusia ni, orang yang Allah beri kitab dengan Allah. Jadi Allah suruh kita hari ni ingat, orang dulu ada orang yang pernah dapat macam ni. Sekarang ni kita dapat tak? Kita pun dapat juga. Kita dapat kitab tak? Dapat juga. Jadi apa tugas kita dengan kitab ni? Tadabbur untuk apa? Kita boleh sampaikan pelajaran dia kepada mana? Manusia dan tak sembunyikan dia. Hari ni ramai tak orang tak tahu. Ramai lah tadi kan soalan cikgu kan. Macam mana dia tak tahu? Dia pun tak tahu Allah pernah tegur dia ni. Kenapa kamu tak nak tadabbur? Jadi siapa yang kena sampaikan? Kita lah. Kena ajak, kena beritahu. Jadi ni bukan benda yang mudah, ni benda susah. Sebab itulah golongan ni, orang yang dia cinta dunia macam ni, dia tak akan buat. Jadi dia buat apa? Dia tak akan dapat buat sebab nak buat kerja ni susah. Kerja nak promote, sampaikan kebenaran yang Allah punya lebih susah daripada nak promote pencuci baju contohnya. Kan? Nak promote apa lagi? Gold bar, money bar, gold kan, duit emas tu. Tu. Walaupun ribu-ribu orang sanggup labur. Tapi ni walaupun free, kita nak orang, jomlah ikut free contohnya atau bayar pun sikit je. Orang sanggup tak nak buat. Tak nak juga, sabar je lah. Memang kena sabar. Orang kadang-kadang jual emas hanya gold bar kan ada kan. Untuk tu kan. Tengok, mahal tu. Satu berapa? Oh tak cukup, dia nak tambah, nak buat 5 contohnya. 5,000 kena labur. Oh dengan mudah je, dia boleh canang je kan. Mudah je kan. Jadi kerja yang macam tu, dunia untuk labur, untuk bagi orang ni senang. Tapi nak buat dakwah, nak beritahu orang, jomlah ikut Quran ni, jomlah bagi faham ni, ini susah. Ramai tak yang pilih? Tak. Sebab ayat tadilah. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia sangka yang itu semua boleh selamatkan dia. Yang ini tak nampak lah. Mata dia tak nampak. Dia tak nampak ini adalah yang paling selamatkan dia nanti. Tak nampak. Jadi sebab itulah akhirnya golongan ni dulu, Allah kata apa pada? Dia buat perangai ni. Dia buat campak perintah Allah ni, dia campak Quran ni macam buang sampah. Dia tolak tepi. Hari ni ramai tak? Kita pun kalau tak pedulikan ni, rupanya kita sedang campak benda mahal ni macam kita buang sampah. Macam tu je. Sedangkan ni Nabi hantar kita ni dengan keringat dan darah, kita tak hargai langsung. Kan? Macam-macam alasan kita bagikan. Tapi benda lain yang susah kita sanggup pula buat. Contohnya, jom kamu nak ikut, nak kaya tak? Cepat je dia tiba-tiba boleh pandai pula. Padahal kena scam. Contohnya, sebab tu beramai orang yang kena scam. Disangka yang ni boleh tolong dia. Tak. Sedangkan yang ni tak scam pun betul-betul. Jomlah ambil ni. Tak nak. Kenapa? Jadi Allah kata orang macam ni, fanabazuhu wara'a zuhurim. Mereka campakkan perintah Allah ni, Quran yang hebat ni, kitab ni, kat mana? Punggung dia. Buat tolak tepi je. Jadi nak belajar Quran, jomlah. Tolak tepi macam tu je. Tak rasa apa-apa, takut pun. Jadi ni yang berlaku kan. Jadi perangai yang orang ni dulu orang kata ada kitab. Berlaku tak perangai ni sampai sekarang? Maknanya sama je. Dia berulang. Sebab tu Allah suruh kita ingat. Jadi ingatlah ketika Allah berikan perjanjian ni kepada hamba-hamba dia. Sampaikanlah firman-firman dia ni kepada orang ramai. Jomlah belajar dan supaya kita sama-sama boleh sampai kepada orang sebab orang kenal Tuhan. Kan? Tapi ramai yang buat apa? Tak mau belajar. Apatah lagi nak sampaikan. Jadi mereka buat apa? Fanabazu wara'a zuhuri. Mereka campak belakang je. Macam buang sampah je. Tak ada nilai bagi mereka. Jadi washtarau bihi thamanan qalila, dan mereka jual dengan harga yang murah dengan dunia dia. Jadi fabi sama yashtarun.
amat buruk apa yang mereka jual belikan ni. Jual belikan. Jadi ni perkataan nabaza di situ. Jadi kerana itulah siapa yang dahulu buat kitab Allah ni macam ni di dunia dulu, tak nak pedulikan ayat-ayat Allah ni kan. Dia sibuk dengan harta benda dia tadi tu. Kan? Yang itu. Maka dia campakkan nilai yang hebat ni kepada dengan penuh kehinaan. Maka ketika ini Allah buat apa? Allah pula campak dia. Sebab itulah perkataan yang sama Allah guna. Kat dunia dulu dia yang campakkan ni. Jadi kalau kita buat macam tu, kat akhirat dulu kita anggap Quran ni tak ada apa-apa kan? Jadi kita juga nanti tak ada nilai. Allah buat apa? Allah campak je macam tu. Inilah orang ni. Jelas? Ayat ni lawan dia ni lah. Oleh kerana dia nabaza, belakang dia campak, hari ni Allah pun campak dia. Bila? Sekarang belum lagi lah. Sekarang seronok je lah. Nanti, saat ni nanti. Hari kiamat nanti. Jadi tidak, sekali-kali tidak. Harta yang dia duk sibuk tu, kan, puluh habis-habis. Sehingga mereka sanggup campak ni, iman dia ke belakang. Ni iman lah. Dia campak iman ke belakang kerana nak kerja dunia. Jadi, akhirnya apa? Semua tu tak ada nilai dan nanti dia yang akan dicampakkan Allah. Masuk kat mana? Kalla la yumbazanna fi ke dalam, dia akan sungguh-sungguh dia akan dicampakkan ke dalam. Al-Hutamah ni apa? Neraka apa? Neraka. Hutamah ni mana ya? Hutamah ni maksudnya yang menghancurkan. Mana Hutamah ni? Sekejap Contoh perkataan Hutamah. Jadi kena cari satu ayat dalam kamus baru kita boleh faham. Kadang-kadang maksud-maksud yang tinggi ni. Okey. Jadi Hutamah ni maksud dia daun fi qawaim, penyakit dekat kaki haiwan, kaki tu sampai apa? Kalau kambing tu dia ada kaki dia bengkok macam-macam. Hancurlah kaki dia. Ataupun remuk itulah maksud dia. Hutamah ni sesuatu neraka yang menyebabkan siapa yang masuk dia macam kena hancur, kena hentam. Macam kena langgar kereta kan, hancur macam tu. Barai macam tu je. Itulah neraka Hutamah. Hutamah ni maksud dia macam tu. Kita pun daripada Hutamah ni mungkin kita pakai apa? Hentam, kena hentam. Wallahualam. Jadi neraka yang sifat dia ni yang meremukkan segala-galanya. Segala yang ada. Dia akan hancurkan, akan penyekkan apa saja yang ada dalam. Api dia tu. Jadi dia macam terhimpit lah. Okay, cuba seterusnya. Teruk dia punya kesan dia dalam ni. Kat dunia ni kita ada mesin-mesin kan? Ada tak tengok mesin-mesin yang boleh hancurkan besi semua tu? Kan? Masuk je apa saja semua dia pusing je, hancur macam tu je semua. Lumat je. Lepas tu bila dah hancur-hancur tu, baru bakar dia lagi lumat. Pernah tengok tak mesin tu?
Apa nama dia? Ha. Alah kalau kertas apa mesin apa? Scrap tu kan apa? Letak habis kertas tu hancur. Tak, ni dia bukan kertas, dia besi. Dia macam besi yang pusing-pusing tu. Masuk basikal pun hancur. Masuk besi keras apa benda pun hancur juga. Kejut tengok. Macam tu je dia telan. Lepas hancur pun dia masuk dalam api, bakar kan. Jadi itulah gambaran lebih kurang macam itulah. Hancur. Yang sangat-sangat dahsyat. Wama adraka ma, jadi Allah tanya lagi kita, wama adraka. Memang ayat ni nak suruh kita takut lah. Disebut neraka ni untuk kita apa? Rasa gerun. Wama, kemudian adraka. Adraka. Ma'al utamah. Ayat 5. Jadi Allah bertanya, wama dan ma apa? Apakah? Adraka. Tahu secara mendalam. Kak engkau? Apakah al-hutamah itu? Kita pakai nama hutamah je lah. Jadi maksudnya adrak tu maknanya dah tahu dengan jelas ke mendalam hutamah tu apa. Lalu Allah pun bagi tahu. Ni dalam ni Allah beritahu narullahil muqadah ayat 6. Narullahi al-muqadah. Apa makna dia? Ni ayat ni. Narullahil muqadah. Jarang ni ada ni. Jadi Allah kata naru. Siapa tak tahu api? Api. Jadi Allah kata, tahukah engkau secara mendalam utamah tu apa? Utamah tu ialah narullah. Apa dia? Api siapa? Api daripada Allah. Api Allah. Di akhirat. Jadi bukan api dunia. Bukan api mancis ke. Tapi api daripada Allah. Jadi Allah nak suruh kita faham. Api yang macam mana? Narullah. Api daripada Allah. Al-muqadah. Al-muqadah. Tambah apa kat sini? Yang. Sifat dia. Yang muqadah. Dinyalakan. Tak ya? Al-muqadah. Tak ada alif ni.
Narullahil muqadah. Silap. Sekejap. Dalam surah 17 ayat 97 ni. Kat surah 17 ayat 97. Dinyalakan ni kataan ni ya. Al-Isra. Okey, jumpa. Muka surat 292. Okey, sikit lagi. Jumpa semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yahdillahu fahuwal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Ma'wahum jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dia orang yang beroleh petunjuk. Dan barang siapa yang ia Allah sesatkan, maka tidak sekali-kali ia mendapati bagi mereka, engkau mendapati bagi mereka sebarang penolong selain daripada Allah. Dan kami akan himpunkan mereka ini pada hari kiamat berjalan di atas wajah mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat tinggal mereka adalah neraka Jahannam. Ni sifat neraka ni. Setiap kali khobat apa? Api dia malap. Kurang dah panas dia. Zidnahum sa'ira. Dia sentiasa dinyalakan, diulang, dipanaskan balik. Dipanaskan. Jadi itulah neraka ni dinyalakan ni maknanya apa? Sentiasa apa? Api yang sentiasa akan dipanaskan dan makin lama makin panas. Berapa dia punya nisbah? Neraka ni? Panas api neraka berapa kali? Berapa kali dunia? 100 kali. Panasan ni. 70? 70 kan? 70 kali kan? Betul? 100 ke 70? Kepanasan api neraka. Ada tak dalam hadis? Ada. 100 ke 70? 100 tak? Berapa kali? 70. 70 kali kan? Ganda kan? Api dia lah. Ganda. Panasan dia. Jadi ni api Allah yang dinyalakan untuk membakar orang ni. Jahannam paling bawah. Jahannam paling bawah. Okay, ni maknanya dia masuk dia dicampakkan. Bila jatuh, remuk dia, hancur.
Kan? Kita buang sampah. Jadi sekarang ni bila dia campak, berapa lama dia jatuh? 70 tahun. 70 tahun baru sampai. Kan ada hadis Nabi, ada satu macam dengar gempa, bunyi dentuman. Nabi kata, tahu tak kamu tu apa? Nabi tanya. Itulah batu daripada neraka, daripada atas jatuh baru sampai dasar. Berapa tahun dia jatuh tu? 70 tahun baru sampai dasar. Waktu tu besar lah sampai dengar dentuman tu. Jatuh. Jadi begitulah orang yang dicampak ni, masa tengah jatuh tu je dah seksa dah. Sampai bawah, hancur kan. Hancur pun dia kena bakar pula dengan api ni. Api ni pula sentiasa dinyalakan. Baik, kemudian allati tatali'u, kita habiskanlah, cuba habiskan. Allati tatali'u 'alal af'idah. Tak dapat aku Cukup lah Cukup. Berhenti sampai sini dulu boleh? Sampai sini dulu lah Okey, kita sambung bawah ni lah. Part seterusnya. Macam mana api tu dinyalakan kat mana? Diterbit daripada dalam, daripada afidah. InsyaAllah nanti kita sambung ayat yang ke-7 lah. Pada minggu akan datang. Baru kita masuk surah Al-As nanti. Mungkin lepas ni kita masuk surah Al-As habis nanti. InsyaAllah. Okey, jadi sampai sini dulu untuk petang ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada semua yang hadir, yang ambil perhatian. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah mudahkan kita untuk perjalanan kita di akhirat kelak atas sebab usaha-usaha kita ni. InsyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.